Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah. Apa kabar orang Nismilan? Apa khabar? Okey. Maksudnya ada interaksi. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, suka saya mengambil kesempatan di sini. Urustia ada menghantar senarai nama peserta hari ini. Urustia ada menghantar senarai yang hadir pada hari ini dan saya diamanahkan untuk memanggil satu dua orang untuk menjawab mungkin apa yang saya soalkan. Jadi sudah bersedia semua? Sudah bersedia. Kenapa kepala jadi tunduk bila kata bersedia? Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dif-dif kehormat, ayanda-ayanda tuan-tuan pengetua, bonda-bonda pengetua, seterusnya rakan-rakan guru pendidikan Islam yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu kami merafakkan kesyukuran dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dalam simposium yang sama-sama kita datang untuk mendapatkan ilmu dan insya-Allah akan disumbangkan kepada negara agama kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya pada pagi ini ada 3 orang. Saya akan perkenalkan beliau seorang demi seorang sebaik sahaja apabila saya mempersoalkan mereka tentang tajuk kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sebelah saya adalah yang berusaha Dr. Haji Syamsul Az-Zahar Yahya, orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan yang merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bila datang tadi dah ada terus orang panggil doktor. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan pada hari ini, apabila kita membawakan dalam simposium kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat menerapkan kembali, kita dapat memahami, kita dapat mencungkil dan kita dapat garapkan bersama, terutamanya dengan anak-anak kita di sekolah nanti. Terlebih dahulu saya nak tanya, siapa daripada sekolah rendah angkat tangan? Daripada sekolah menengah? Alhamdulillah, terima kasih. Rasa macam dalam kelas pula kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebut nama pendidikan Islam. Sebut dasar kerajaan sekarang, iaitulah Malaysia Madani. Jadi pada hari ini saya akan sebutkan untuk ahli panel kita yang pertama, kita akan tanya beliau dan insya-Allah seterusnya Dr. Fai dan juga Tuan Haji Zainul akan memperkatakan dalam bidang masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebut pendidikan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sekolah yang mana guru pendidikan Islam hampir 20 orang. Dengan adanya program-program yang dapat diadaptasi di sekolah bersama dengan anak-anak murid kita. Jadi kita nak tahu dulu bagaimana pendidikan Islam ini ada dalam konsep madani yang telah diperkenalkan sekarang ini. Jadi untuk itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita dengarkan dan saya akan panggil nama-nama yang bertuah sebaik saja selesai doktor menyampaikan ilmu beliau nanti. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panel moderator yang dikasihi sahabat panel Dr. Zaid Pai. Panggil Pai ya. Pai ini bukan pendidikan agama Islam. Pai. Dan Ustaz Muhammad Zainul, yang dikasihi tuan-tuan, pegawai-pegawai,
daripada jabatan, daripada kementerian dan guru-guru bahagian pendidikan Islam di Negeri Sembilan. Sebahagian daripada tuan-tuan ini sudah pun adalah sahabat-sahabat saya, jadi saya pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Ni semua orang kuat-kuat belakang ni, kan? Cuma di Negeri Sembilan ni, bila orang sebut pasal Madani ni, dia jadi bahan kelakar. Orang Negeri Sembilan ni, dia ada satu perkataan disebut mada. Kau ni mada lah, kata. Pernah dengar? Tak pernah dengar, Ini mada ni, kata. Makna itu tumpul lah. Mata pisau kalau dah mada ni tumpul. Jadi kalau otak kita dah tumpul ni, dia pun sebut kau ni mada lah, kata. Jadi bila disambung jadi mada ni, kau ni mada ni, kata. Oh, dah jadi madani pula dah. Kan? Jadi diulang-ulang oleh orang Negeri Sembilan ni, tak ada ke mana ni dah. Ini geng-geng mada yang ni, kata. Ya. Dia sama seperti apa yang dibuat dulu. Minta maaf saya ni orang kampung lah, tuan-tuan. Ya? Boleh? Takut pengurusi tak faham. Dulu kita ada satu yang disebut sebagai hadari. Itu pun dibuat main ni kayak orang. Had-had lah, had-had hari lah, hari-hari, ada pasar raya hari-hari tu, kan? Jadi perkataan Arab ni ialah, lepas tu tak pakailah perkataan Arab, lepas hadari tak pakailah perkataan. Mula-mula dulu kita ada penerapan nilai-nilai Islam. Lepas tu hadari, lepas tu adalah wasatiyah dan sebagainya. Tapi saya nak sebut ni ialah mada yang tuan-tuan sebut hari-hari ni, madani ni, bukan benda baru tau. Pertama sekali, madani ni dia bukan macam hadari dulu. Madani ini dia hadari dulu, setelah hadari dulu, setelah Pak Lah naik jadi PM, baru ada hadari dan dikeluarkan 10 yang prinsip hadari ini. Saya Institut Hadari, Institut Islam Hadari. Ada orang tanya, ada lagi kok hadari ini, kata. Sebab ada orang, sebab hadari ni pada ketika itu ialah untuk dia jadi slogan. Ada orang Hindu pun Hindu, kamu apa? Saya Hindu Hadari. Oh, adalah Hindu Hadari. Jadi slogan bila jatuh aja, bila turun aja PM ni, maka hadari tu tak ada lagi dah. Orang pun malu nak sebut hadari ni. Ada sebahagian staf saya dia kata, adalah institut tu, saya kerja ke institut tu, kata. Dia malu nak sebut hadari ni. Sebab dah rasa tak ada pula, malu pula nak sebut hadari ni. Saya okey je. Dah ke tempat kerja saya kan, nak buat macam mana? Kan? Madani tu bukan macam tu. Madani ni diperkenalkan di Malaysia ini dalam satu khusus di UKM. Saya tahulah Ustaz Zainal. Pada tahun 1996 tak silap saya balik daripada Mesir pada itu, saya hadir forum itu, satu simposium Madani, ya. Setahun sebelum itu Perdana Menteri sudah pun menyebut tentang Madani ini di Istiqlal, di Jakarta, ya. Sambutan Istiqlal itu di Jakarta itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menyebutkan apakah dia Madani itu. Kemudian pada tahun ke depan itu, 2 bulan lepas tu dibuat di UKM, dia spell out semua apa yang ada dalam Madani ini.
Yang saya ingat lagi pada ketika itu, salah satu daripada kesimpulan daripada simposium Madani itu ialah rumah mesti 3 bilik. Tahu? Rumah mesti 3 bilik. 1 bilik mak ayah, 1 bilik anak perempuan, 1 bilik anak lelaki. Tetapi pada ketika itu tidak semua negeri bersetuju untuk nak buat rumah 3 bilik, tuan-tuan. Tak semua. Ada kata ini membazir lah, ini kos lah tinggi lah. Antara negeri yang setuju untuk nak buat rumah 3 bilik ini adalah Negeri Sembilan. Ya? Jadi nampak tak apa benda idea Madani itu dah pun disebut, tapi disebabkan oleh ya dia bahasa Arab kan, kita pun tak berapa nak apa warna, orang pun tak bercakap lagi tentang itu. Jadi hari ini bila ada kerajaan baru ini kan, PM melancarkan balik apa yang disebut dulu. Sebab yang disebut dulu itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ya. Jadi akhirnya dah tambah kuat pula. Tadi tak dengar kau. Patutlah suara tak berapa sebenar tadi. Jadi hari ini kita bercakap balik tentang Madani ni. Dia bukan lagu, dia bukan setakat lagu. Tuan-tuan ada dongang lagu, ada ke TV, ke radio, semua ada lagu. Saya pun, anda lagu ni. Dia bukan setakat lagu, dia bukan adalah disebut-sebut di poster-poster. Dia adalah dasar yang sepatutnya kita buat lama dah. Lama dah sepatut kita buat. Apa yang berlaku dalam kebejatan, kerosakan ini disebabkan oleh konsep ini tidak dipakai lama dah. Jadi sebab itulah hari ini kita PM melancarkan Madani ini sebelum dia jadi PM lagi. Dia dah lancarkan buku Madani ini. Dan tapi ada orang kata baru-baru ni ada beberapa lecturer disebut, dia kata ini adalah idea lama. Ya, idea lama lah. Idea lama kalau bagus, kalau kau tak buat, dia jadi tak buat juga. Tuan-tuan nak cakap apa? Al-Quran lama. Al-Quran tu lama. Tak, Al-Quran tu memang lama, dia dah lama turun dah. Tapi kau ya tak beramal. Kan? Sama lah. Konsep tu ada tapi tidak beramal. Hari ni kita nak ajak semua orang untuk beramal dengan ini. Sebab itu saya dipahamkan baru-baru ni, Datuk Seri dia agak tidak berapa happy bila ada orang kata ada duta Madani. Dia tak nak macam tu duta-duta ni. Besok duta-duta ni besok hang habis duit dia. Ya. Tak. Dia bukan masalah duta nak poster-poster Madani, tak mau. Dia mau diterapkan dalam sistem kehidupan. Itulah yang saya nak sebut pasal Madani ni sebagai permulaan kepada perbincangan kita hari ini. Sebab ramai orang tak faham, sama sekali orang Negeri Sembilan, dia ada istilah bahasa dia sendiri ya. Jadi semoga kita dapat manfaat lah. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Doktor di atas pencerahan tadi. Jadi orang Negeri Sembilan Madani ke atau macam mana ni? Lain maksud dia. Okey, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi mohon maaf kalau sekiranya esei ke Eden. Kalau saya esei. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tertarik tadi bila sebut rumah kena ada 3 bilik. Sekarang ni 3 bilik cukup tak? Tak cukup, tuan-tuan sekalian. Tapi kena ingat ya, bila kita dah tua-tua nanti 1 bilik je cukup. Tuan-tuan sekalian ya. Tapi itu cerita tentang tua-tua, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, benarlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya perkenalkan beliau tadi, sebab beliau sendiri adalah merupakan ya ahli kluster pendidikan ya, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang merupakan pensyarah di Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kena faham dulu hasrat yang telah dinyatakan, dan kita ini
hendaklah menjadikan sebahagian daripada dasar kerajaan yang perlu kita terapkan di dalam untuk menjalankan amanah dari sudut guru pendidikan Islam yang ada dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang berada di tengah, ya, kami panggil Dr. Fai. Nya tu orang Sarawak, tapi nya diam di Negeri Sembilan. Saya terjemahkanlah dalam bahasa Melayu. Ya. Beliau merupakan orang yang berasal daripada Sarawak dan telah bermastautin di Negeri Sembilan, dan pada hari ini beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah di BSKK di Kementerian Pendidikan. Dan sedikit tentang beliau, beliau merupakan guru bahasa Inggeris dan pendidikan moral daripada tahun 2000 hingga 2009 dan pernah berkhidmat di satu bahagian yang pertama di BPG, bahagian profesionalisme guru, lembaga peperiksaan di bahagian pengurusan sekolah harian, dan sekarang ini merupakan di bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian. Beliau merupakan pemegang PhD dalam Comparative dan International Education, University of Bristol, UK. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Fai yang berada di tengah, ya tuan-tuan sekalian. Pada hari ini kita memberi fokus pula kepada satu yang biasa kita sebut, dan saya akan tunjuk, boleh jawab ni. Pernah dengar karamah insaniah? Pernah dengar? Yang ke berapa? Cepat-cepat buka Google. Karamah insaniah yang ke berapa? Sudah. Saya panggil nama boleh ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi konsep karamah insaniah ini yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dalam kerak kerja yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita. Jadi insya-Allah Dr. Fai akan memaklumkan kepada kita, memberi pencerahan kepada kita bagaimana karamah insaniah ini dari persepsi iaitulah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya guru-guru kita faham yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan kita, apakah karamah insaniah ini. Apakah karamah insaniah ini kita nak buat macam mana? Adakah hanya sebagai satu perkataan? Tadi sebut madani, sekarang karamah insaniah. Jadi insya-Allah Dr. Fai akan huraikan. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nasrul. Saya sebenarnya amat bertuah lah sebab dapat mewakili pengarah saya sendiri dalam majlis pada pagi ini. Sebenarnya tidak asing lagi dengan rakan-rakan daripada bahagian pendidikan Islam dengan Ustaz Zainul, tapi first time jumpa Dr. Samsul. Okay. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, sebenarnya kita salah satu kementerian yang menyambut baiklah konsep Malaysia Madani sebagaimana yang telah dinyatakan sebentar tadi, ke arah untuk melahirkan manusia ataupun anak-anak murid kita yang beradab, berakhlak dan berintegriti pada setiap peringkat persekolahan sehinggalah mereka menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi dalam usaha kita memastikan bahawa Malaysia Madani ini terus berada dalam sistem pendidikan kita, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan 7 teras nadi keunggulan KPM. Jadi aspek karamah insaniah ini terletak dalam teras yang kedua. Ya, Ustaz Nasrul, yang soalan yang Ustaz Nasrul tanya tadi, maknanya dalam teras yang kedua ini kita hendak melahirkan ataupun mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan murid dengan memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah. Jadi penekanannya ini bukan saja diterap dalam aspek PDP, pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga turut diterapkan dalam aktiviti di luar bilik darjah, terutamanya dalam aktiviti co-curriculum. Jadi definisi karamah insaniah ini dalam aspek pendidikan ada dua sebenarnya. Satu, kita menjurus kepada pembentukan modal insan yang seimbang dan cemerlang, berteraskan tentunya dengan falsafah pendidikan negara dan juga berpegang teguh kepada prinsip rukun negara serta berpandukan ajaran agama. Yang kedua, kita tidak lupa kepada kumpulan murid dalam murid berkeperluan pendidikan khas
juga berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan murid MBK yang beradab, berakhlak mulia dan berintegriti. Itu hasrat utama yang kita nak dapat capai daripada pendekatan karamah insaniah dalam sistem pendidikan kita di Malaysia. Jadi ada 4 sebenarnya objektif karamah insaniah ini di dalam sistem pendidikan kita, iaitu yang pertama bukanlah sesuatu yang baru, sebenarnya sesuatu yang memang kita dah laksanakan di sekolah dan juga di mana-mana saja institusi pendidikan, iaitu mengukuhkan perpaduan murid melalui bukan saja aktiviti kurikulum dan juga co-curriculum dalam pelbagai peringkat. Yang kedua, kita ingin menyemai kepribadian yang terpuji dalam kalangan murid melalui pendidikan agama. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan sentiasa melaksanakan perkara ini dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam aktiviti-aktiviti di sekolah. Jadi dengan adanya penerapan nilai dan kepribadian terpuji ini, kita harap murid-murid kita akan dapat membangunkan karakter mereka secara holistik. Maknanya bukan saja menjadi seorang anak yang pintar, tetapi anak yang baik lagi cerdik. Itu hasrat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan akhir sekali, kita harap daripada pendekatan teras 2 ini, kita ingin membentuk kemanjadian murid dan modal insan yang berjaya serta seimbang dari segi emosi, rohani, sosial dan intelek. Ataupun kalau yang biasa dekat Negeri Sembilan dulu dengan Datuk Pakarudin, jersey. Okay? Jersey. Yang mana beliau menghasratkan bahawa anak-anak kita ni bukan saja anak yang mendengar kata, bukan saja baik budi pekertinya, tetapi juga cerdik dalam pembelajarannya. Jadi semua itulah yang terangkum dalam aspek karamah insaniah dalam sistem pendidikan. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya kita dah banyak sangat program yang kita dah laksanakan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun telah arif mengenai kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan SPRM. Okey, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Benda tu dah berlangsung. Saya rasa zaman saya sekolah dulu pun saya dah lalui perkara aktiviti-aktiviti seperti itu. Maknanya kita dedahkan anak-anak kita kepada program-program ataupun elemen-elemen yang penting dalam kehidupan mereka supaya sentiasa berada dalam landasan yang betul. Selain daripada itu, macam saya berada di bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian, kami banyak mengadakan program berbentuk aktiviti seperti dengan Jabatan Penerangan Negara bawah Rukun Negara. Kita ada kelab Rukun Negara untuk menerapkan nilai-nilai murni dan semangat patriotik cintakan negara serta keharmonianlah antara murid, guru daripada pelbagai kaum. Itu antara apa yang KPM cuba buat. Cuma di peringkat KPM kita menyampaikan maklumat-maklumat ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua guru agar dapat diterapkan dalam aktiviti di sekolah. Terutamanya dalam aktiviti co-curriculum. Sebagaimana kita maklum dah mula tuan-tuan dan puan-puan menerima banyak program daripada Kementerian Pendidikan. Aktiviti bahasa, aktiviti STEM, aktiviti agama sendiri. Sebab bawah pendidikan Islam mereka ada aktiviti untuk kumpulan murid pendidikan Islam. Jadi kebanyakan aktivitinya juga menjurus kepada untuk melahirkan anak-anak yang seimbang dari segi fizikal dan juga emosi dan juga intelek. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan juga, selain daripada aktiviti kurikulum yang kita terapkan di sekolah, kita harap tuan-tuan dan puan-puanlah memainkan peranan untuk menjadi contoh teladan kepada anak-anak kita supaya sentiasa mengamalkan sikap yang baik. Satu sikap yang saya perasan semasa kita mengadakan aktiviti co-curriculum ialah kesukaran anak-anak kita ni untuk mengucapkan sesimpel ucapan terima kasih sebenarnya. Kadang-kadang dia jumpa cikgu daripada sekolah lain pun sukar sangat nak ucap selamat pagi, assalamualaikum. Jadi daripada aktiviti co-curriculum ini kita harap anak-anak kita akan dapat bersama-sama menyahut ataupun melaksanakan, menyemai maknanya sikap yang baik ni daripada aktiviti di sekolah sampailah mereka keluar sekolah. Jadi benda-benda macam tu kita harap melalui karamah insaniah ini kita dapat terapkan.
Di peringkat kurikulum sendiri juga saya rasa terdapat elemen-elemen tersebut dinyatakan dalam buku teks, di dalam DSKP. Benda-benda tu yang kita kena keluarkan semula supaya kita sentiasa ingatkan anak-anak. Itu hasrat Kementerian Pendidikan sebenarnya untuk melahirkan generasi yang bukan saja sebagai generasi Malaysia Madani, tetapi anak-anak yang baik, lagi cerdik serta mempunyai sikap dan juga perwatakan yang boleh dibanggakan bila mereka berada bukan saja di dalam negara, malah bila mereka bersaing di peringkat luar negara. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fai. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar tak baru ni PM kata pasal cuci tandas? Ada? Ada. Saya nak tanya cikgu-cikgu sekalian. Bila kata sebut anak murid kena cuci tandas, tu contoh saya tak ambil kod yang asal ya. Saya buat andaian dan juga memohon untuk memberikan pandangan contohnya. Tuan-tuan, perasan tak? Bila kata cuci tandas, tak ada makcik bawang yang komplain. Biasanya kalau orang kata anak murid kena cuci kelas, mesti orang marah. Dalam Facebook mesti orang hentam. Betul tak? Dalam grup kelas mesti kata, anak saya pergi sekolah bukannya untuk cuci itu, cuci ini. Tapi bila sebut cuci tandas, kenapa semua orang okey? Perasan tak? Selepas itu, alhamdulillah sekolah-sekolah juga melaksanakan gotong royong dan sebagainya. Contoh sebelum ni pada bulan 6 masing-masing sibuk untuk selesaikan mesyuarat PIBG. Kan baru ni kan cikgu-cikgu kan? Semua kena datang. Siapa jadi SU PIBG? Tahniah. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tengok. Karamah insaniah sehinggalah benda yang sekecil itu dan kita perlu buat bukan setakat di sekolah tetapi juga berada di dalam rumah kita masing-masing. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, nun di hujung sana, Tuan Haji Zainul Arifin merupakan seorang pengetua yang telah dinobatkan sebagai ikon pengetua pada tahun 2022. Boleh bagi tepukan sikit kepada beliau? Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang sekarang ini merupakan pengetua di Sekolah Agama Menengah, dia sebut Sambes, betul? Sambestari, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita nak mendengar daripada Tuan Haji Zainul bagaimana sekolah tadi dengan penerapan karamah insaniah ini dapat dijadikan sebagai satu asas, dan mohon kepada guru-guru kita untuk menyokong konsep tersebut. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz boleh mengulas tentang persoalan bagaimana karamah insaniah ini dari sudut kepimpinan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Terima kasih Ustaz Nasru selaku moderator. Rakan-rakan panel Dr. Samsul, Dr. Fai. Saya seorang je tak doktor ni. Seram sejuk duduk kat sebelah ni. Seterusnya pegawai daripada bahagian Pendidikan Islam KPM, pegawai daripada Jabatan Pendidikan Islam Negeri Sembilan, Urustia, rakan-rakan guru-guru pendidikan Islam, sekolah rendah, sekolah menengah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah SWT pada pagi ini diizinkan kita dapat berkumpul di Dewan yang indah ini. Apabila sebut SK tu saya terbayang pernah kita pengetua kadang-kadang di mesyuarat jemput di sekolah rendah dan sebagainya. Kita terbayang kursi dia rendah,
pernah ya ada pengalaman kursi dia rendah, meja dia rendah, terpaksa kita duduk lah. Walaupun kita pengetua, tak ada masalah pun, kita boleh duduk lah. Kat situ adalah ciri-ciri karamah insaniah tu. Maknanya insan ini dia kena bersyukur dengan apa yang dia ada. Kalau kursi tu rendah lah. Sebab tu cikgu-cikgu sekolah rendah kat sini tak adalah nampak rendah je dia orang walaupun duduk kat kursi rendah, ya. Tapi kursi gurunya tentulah kursi yang standardnya macam ni, ya. Tu yang pertamanya lah, kita rasa bersyukur walaupun sekolah ni sekolah rendah tapi ada kemudahan yang hebat begini. Terdetik juga dekat hati kan. Hampir 5 sekolah saya berada sebagai pengetua dan berbelas sekolah lah sebagai guru. Rasanya sekolah menengah tak ada yang saya pernah berada di sekolah itu sehebat begini. Kadang-kadang rasa macam cemburu juga, tapi itu rezeki masing-masing lah, ya. Mungkin lebihnya di sini, ada kurangnya di sana, ya. Mungkin kurangnya di sana, ada lebihnya di sini. Jadi begitulah kita dalam meneruskan kehidupan kita. Tak semua yang kita nak kita dapat, tapi Allah akan bagi apa yang kita perlu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, moderator tadi sebut, Dr. Samsul sebut tentang konsep, Dr. Fai sebut tentang apa yang KPM nak. Jadi kita di sekolah lah. Saya beramai penyokong ni semua kat bawah ni adalah orang-orang saya. Hati-hati you all, sebab kita yang melaksana di sekolah, Jadi tak sama, tidak semudah apa yang didokumentkan, apa yang disebut oleh yang di atas. Betul? Setuju tak? Bab tu setuju je lah kan. Tapi mari kita buat sama-sama insya-Allah, ya. Kita bincang sama-sama supaya apa yang dihasratkan itu, sebab dia masih tidak lari daripada kerangka falsafah pendidikan kebangsaan, ya. Walaupun datang Malaysia Madani, kemudian dalam Madani itu ada karamah insaniah, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan baca, dah ada ke belum buku Malaysia Madani? Kena ada tu, ya, sebab dia adalah apa yang akan negara kita bawa, kena ada buku tu. Tak murah pun buku tu kan, boleh beli, ya. Di antara yang disebut dalam buku tersebut Malaysia Madani itu, PM ada sebut tentang kerumitan. Kerumitan. Apabila saya baca dekat kerumitan tu, saya berhenti dekat situ. Memang betul PM sebut. Dalam kita nak melaksana, berlaku begitu banyak kerumitan. Ya? Belum lagi disebut lagi tentang percanggahan. Ya? Begitu banyak percanggahan, kerumitan dalam kita nak melaksanakan apa yang dihajatkan, apa yang telah di-frame ataupun distrukturkan oleh KPM untuk kita laksanakan di peringkat sekolah. Ya, tuan-tuan, sebab tu dia tak mudah dan dia perlu di sana ada pemimpin dan ada pengikut yang mampu, untuk memikul amanah itu, mengolah bagaimana supaya falsafah itu, kerangka itu dapat dilaksanakan dan dia menjadi satu realiti, menjadi sesuatu yang dapat kita implementasikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya suka menyebut, tak perlulah kita ulas apa itu karamah insaniah kan. Tuan-tuan boleh baca lah. Karamah itu kemuliaan lah. Insaniah tu insan lah kalau kita bagi makna mudah, tapi sebenarnya dia lebih luas. Kalau dalam undang-undang disebut human dignity, ya. Tetapi kita bila cakap soal pendidikan ini, karamah insaniah itu sentiasa berlegar di sekeliling kita. Sebab dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kalau kita pergi kepada Jerry itu, ada 4 elemen itu. Ia sudah merangkumi apa yang disebut oleh PM dalam karamah insaniah itu. Tak heranlah sebab falsafah pendidikan kebangsaan itu juga merupakan gagasan ketika yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu sebagai Menteri Pendidikan. Ya, kemudian beliau menulis. Kalau kita tengok dalam, kita baca buku Malaysia Madani itu, mungkin tadi Dr. Makno ada sentuh tentang karamah insaniah, tentang Malaysia Madani. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada dokumen itu mengikut apa yang saya dengar dan saya teliti daripada rakan-rakan daripada Institut Darul Ehsan, sebahagiannya ditulis dalam penjara. Sebahagiannya ditulis dalam penjara, tuan-tuan dan puan-puan, oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi boleh ke kita ikut apa yang ditulis oleh seorang yang berada dalam penjara?
Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh sekarang individu tersebut adalah Perdana Menteri kita. Ya, orang nombor satu yang akan membawa kita ke mana? Dan kerangka Malaysia Madani itulah, dan salah satu daripadanya pendidikan. Cuma dalam apa tu, ada enam tunjang dalam Malaysia Madani itu, salah satunya adalah pendidikan. Justru pendidikan itu adalah merupakan satu elemen yang sangat penting. Ya? Sehebat-hebat manusia, insan di Malaysia ini, siapakah di antara kita yang tidak pernah melalui proses pendidikan? Tak mungkin, semua orang melalui proses tersebut. Sama ada secara formal atau secara tidak formal. Bahkan kalau dalam apa tu, tarbiyatul aulad itu disebut pendidikan itu berlaku sebelum kita lahir lagi. Maknanya satu pasang manusia, ya, sebelum lahirkan anak itu, daripada dia sebelum kahwin, selepas berkahwin dan seterusnya, pendidikan itu dah bermula di situ. Di mana kita, apa tujuan kita berkahwin? Antaranya untuk mendapatkan zuriat. Dan apabila kita tujuan berkahwin itu untuk mendapatkan zuriat, tentulah kita berfikir dan kita merancang zuriat yang bagaimana yang kita nak. Justru kita memilih pasangan yang sesuai. Aku nak anak aku begini-begini. Si lelaki, si perempuan pun begitu juga. Maknanya kita telah merancang sejak awal. Cari girlfriend, cari boyfriend pun kita dah. Dia tak main hentam gitu saja kan. Jumpa tepi jalan, jom kita kahwin. Tak berlaku begitu. Mungkin adalah satu dua, cuba angkat tangan siapa yang berlaku begitu. Tak berani mengaku kan. Semuanya melalui proses. Saya dulu masih di UKM, sahabat saya di belakang pun, kita dalam kita ada jemaah-jemaah usrah dan sebagainya lah kan. Ada biro, ada BMJ doktor, biro mencari jodoh. Kebetulan saya duduk dalam kumpulan yang memang semua labur-labur semua kan. Memang tak ada chance lah nak pergi cari yang singkat-singkat dan sebagainya kan. Ta'aruf pun dekat surau, balik tabir dengan kita kan. Tapi dengan kat kedai runcit dengan apik dengan apa, dia boleh pula bertepuk tampar kan. Nak berkenalan dengan kita kena kat surau, kena mesti ada tabir. Tapi itu proses untuk kita mendapatkan zuriat sebagaimana yang kita inginkan. Sekarang alhamdulillah lah kan, saya dapat 6 orang. Setelah berpenat lelah, alhamdulillah dapat 6 orang. Tuan-tuan tak tahulah bagaimana usaha tuan-tuan kan. Ada sahabat saya mungkin lebih daripada itu. Baik, belum lagi menjawab soalan. Hilang pula saya punya data tadi. Okey, saya ingin apabila sebut bagaimana, Tuan Moderator, bila sebut bagaimana, saya suka klusterkan kepada beberapa. Yang pertamanya, bagaimana kita nak implementasikan karumat insaniah ni. Yang pertama, ini saya petik daripada apa yang dibentang oleh Datuk Dr. Amin, dalam dalam satu forum. Kebetulan saya berada bersama beliau dalam satu forum. Kami bersetuju tentang 5 perkara ini. Pertamanya, keadilan peluang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai guru kita di sekolah, keadilan peluang ini harus kita letak sebagai prioriti. Bagaimana yang kita katakan keadilan peluang? Sebab itu ketika kita mengajar PDPC, kita telah gariskan objektif pembelajaran itu supaya semua anak murid kita mendapat peluang yang sama. Dan kita kategorikan anak-anak tu untuk membolehkan mereka mencapai sekurang-kurangnya objektif yang paling ringan. Kita kata, kita kategorikan murid itu, kadang-kadang terpaksa kita kategorikan kepada 3. Kumpulan murid ini sekurang-kurangnya dia dapat 1 objektif apa yang kita ajarkan pada hari itu. Kalau yang bagus itu mungkin sampai 3. Kesemua objektif yang kita, hasil pembelajaran yang kita ajar di dalam bidik darjah tadi dikuasai oleh murid kita. Itu dari segi keadilan dalam menyampaikan ilmu. Tetapi di sana, tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi aspek lain. Bagaimana dengan aspek co-curriculum? Ini kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang kita, kalau BSKK dia selalu sebut, bukan tujuan kita aktiviti co-curriculum ni untuk menang, untuk dapat piala sahaja. Tidak. Tetapi dia tak berlaku doktor di sekolah, sesetengahnya. Bukan semua sekolah lah. Sekolah saya, tak apalah kita bincang tepi. Kadang-kadang kita, bila kita nak menang, budak tu lah, dialah forum, dialah syarahan, dialah tilawah sebab dia hebat. Kalau kita tak menang, PPD tanya, hai, sekolah sampai Bestari nombor 1, SABK Kebangsaan nombor 5, sekolah terbaik di Malaysia. Takkan tak ada johan mana-mana? Pengetua mulalah fikir.
Oh, macam ini kita kena atur strategi. Dah ada seorang aja yang betul memang hebat. Semua forum bahasa Tamil pun dia, forum bahasa Cina pun dia, forum bahasa Melayu pun dia, bahasa Inggeris. Jadi kat situ di mana keadilannya? Sedangkan kita ada ribuan lagi kalau murid tu lebih pada 1,000. Dekat sini Dr. Fai, KPM kena tengok supaya tak berlaku isu begini. Ni sekolah rendah ramai ni buat perangai macam saya ni. Macam saya pula. Saya tarik balik. Sebab kita nak menang. Tetapi hasrat KPM sebagaimana Dr. Fai sebut tadi tak begitu. Kita kena ratakan. Sebab itulah yang berhormat Puan Fadlina kan, menteri kita, dia dah tak berapa bagi dah pertandingan-pertandingan. Sebab bila kita semuanya nak capai kepada kebangsaan, itulah yang berlaku. Tapi KPM, BPI turunlah pada sekolah, kita buat pertandingan di peringkat sekolah pula, supaya ramai lagi boleh jadi johan. Dan saya cadangkan kita buat macam di luar negara. Kalau dia buat pertandingan inovasi, dia tak buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia buat pingat. Pingat emas, pingat perak, pingat gangsa. Pingat emas tu mungkin 30 orang boleh dapat. Pingat perak mungkin 30 orang boleh dapat. Saya hantar baru ni guru-guru saya untuk satu inovasi peringkat international. Dapat pingat perak antarabangsa. Kalau kira nombor, tak tahu lagi dia nombor berapa. Tapi sebab pingat itu, boleh beberapa sekolah memenanginya. Mungkin ini kita boleh wujudkan peluang yang sama kepada anak-anak di sekolah. Itu dalam aspek co-curriculum yang bersifat pertandingan. Aspek lain lagi, aspek apa kita kata? Jasmani, kerohanian begitu juga. Selalunya kalau budak-budak yang pandai ni, saya sendirilah kadang-kadang terfikir juga, bila parent kata anak kami ni mentang-mentang lah anak ni kami pandai, ayanda tak ada pun sekolah saya, mereka panggil saya ayanda. Kenapa anak-anak kami ayanda tak ada sentuhan pun? Tahulah anak kami memang duduk dalam kumpulan yang cerdik. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan yang jadi guru, yang dah sini macam saya, yang cari kita ni setelah keluar ni, yang cari ni budak yang macam mana? Budak yang nakal-nakal, budak yang tak apa cerdik, budak yang tak pandai. Sebab kita banyak sentuhan kita kepada mereka. Perasan tak? Yang pandai-pandai ni bukan dia tak hormat kita, tapi kita sentuhan kita itu kurang. Kat mana karumat insaniahnya kalau kita bersikap begitu? Termasuk saya lah. Justru baru ni saya jumpalah 20 murid yang bottom. Di sekolah saya tu kalau 20 yang bottom tu dia paling tinggi di sekolah menengah biasa lah. Tapi dia tetap bottom dalam kalangan mereka. Jadi saya buat program sentuhan. Jadi saya kata tak boleh mereka saja. Kena ada juga kepada anak-anak yang lain supaya kita menghormati semua lapisan, semua potensi anak-anak ini, supaya kita dapat raikan kekuatan masing-masing. Jadi keadilan itu kena ada dalam aspek begitu. Banyak lagi lah kalau kita nak bagi contoh. Kemudian tuan-tuan dan puan, karumat insaniah juga harus dilihat dalam aspek pembangunan potensi. Potensi anak-anak. Kalau kita lihat dalam falsafah, Ustaz Nasrul berapa minit lagi ni? Banyak. 5 minit lagi? Okey, 5 minit saya laju-laju. Potensi, kalau kita lihat potensi anak-anak ini, kita pergi kepada Jerry cukuplah. Ada intelek, ada jasmani, ada rohani, ada satu lagi apa? Psikomotor. Betul? Semua potensi ini, dalam karumat insaniah ini, kita harus lihat. Saya duduk dalam kelompok sekolah cemerlang, saya sangat risau. Apabila saya dan guru-guru saya hanya menumpukan kepada potensi intelek. Saya cukup bimbang itu. Sebab mereka ni nanti keluar, dia bukan gunakan ilmu saja. Bila dia keluar, dia mungkin jadi ketua jabatan. Kalau dia tak ada pengalaman, tidak dilatih dalam aspek jasmani, itu je ketua jabatan asyik keluar masuk hospital sakit jantung, darah tinggi. Saya pun bila start dapat darah tinggi ni bila jadi pengetua. Jadi pengetua terus kena dapat darah tinggi, makan ubat dah terus. Aduh. Kalau ada jawatan pengemuda bagus kan. Jadi tak adalah makan. Jadi harus dilihat itu semua. Jasmaninya begitu juga. Sebab tu ada sekolah-sekolah yang membatalkan subjek
PJK. Saya tak setuju. Tuan-tuan pun saya rasa tak setuju. Sebab apa nak bagi ruang kalau sekolah menengah kita bagi masa untuk matematik tambahan. Jadi kita batalkan PJK. Saya tak setuju tuan-tuan. Masa PJK itulah budak-budak nak menjerit, nak melepaskan dia punya power dan sebagainya. Tapi banyak sekolah termasuk SBP. Tak ada guru SBP kat sini ya. Saya walaupun SBP tapi saya mengatasi SBP. Lebih kurang je perangainya. Sanggup batalkan PJ yang mana budak-budak ni seronok, gembira, keluar peluh, dapat menjerit, berlari dan sebagainya, semata-mata kita nak bagi ruang kepada subjek lain. Dah kita tidak adil dalam meraihkan potensi anak-anak. Dia ada kekuatan nak sepak bola, dia ada kekuatan nak menyanyi barangkali, dia ada kekuatan nak menari, berjoget dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu harus holistik. Kalau kita nak melihat, sebab itu saya baru ni saya hadirlah dalam simposium PBD yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Saya sangat tertarik kerana Lembaga Peperiksaan sudah tidak lagi melihat kepada orientasi peperiksaan semata-mata. Penilaian, pentaksiran harus holistik. Tak semua kita ini kemampuannya terletak pada intelek. Ada jasmaninya, sebab itu ada PAJSK. Ada kecenderungannya, sebab itu ada psikometrik. Ada PBD-nya, ada murid yang dia memang turun naik. Dan kalau kita buat hanya peperiksaan di hujung, ketika di hujung itulah dia drop, dia down dan sebagainya, tak adil bagi dia ketika dia dalam kemuncak pencapaian dan sebagainya, mungkin di awal tahun, mungkin di pertengahan tahun, mungkin sebelum di hujungnya itu. Jadi sebab itu langkah lembaga ini saya sangat setuju. Walaupun ada pihak yang kata habislah budak-budak ni bila tak ada periksa, dia akan jolly, dia akan enjoy. Itu tanggungjawab kita lah. Yang keempat, kebebasan berfikir dan kreatif. Ini memang kita semua buat. Saya yakin dalam kita merancang RPA contohnya, dalam tu kita memang bubuh. Kalau sekolah-sekolah yang dalam TS25 memang ada elemen 4N 4K1N itu, kreatif, kritis dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, pembelajaran sepanjang hayat. Ini saya risau. Pembelajaran sepanjang hayat ni banyak tak nak sambung belajar ni. 30,000, 40,000 yang tak sambung belajar ni. Anak-anak Melayu. Dr. Pai pun tadi kita sembang tentang kerisauan kita. Anak-anak ni dia suka bawa Grab, tak payah dah. Masuk universiti dan sebagainya, kosong UKM doktor lepas ni. Semua lepas SPM boleh bawa Grab 7-8 ribu gajinya. Sekadar itu dulu, moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Zainul di atas penyampaian pengalaman beliau tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah hantar anak-anak murid bertanding kan? Biasa. Kalau murid yang tak menang, cakap apa pada anak-anak murid? Macam mana kita nak menenangkan dia? Tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita sikit pengalaman saya dulu mengajar. Saya dulu pernah posting di Sarawak. Siapa nak posting Sarawak? Tak nak? Tuan-tuan sekalian. Ini orang kata macam mana kita nak menenangkan murid. Dulu bila anak murid kita tanya, sebab bila keputusan, orang akan umum nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Biasa dulu kita bagi tahu pada anak-anak murid kita, kita dapat nombor 4. Satu lagi nak menang. Setiap kali bertanding nombor 4. Tuan-tuan sekalian, senang cerita. Jadi maksudnya dia tahu nombor dia berapa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah sebahagian daripada pengalaman-pengalaman kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebaik sahaja selesai satu round lagi, kita akan memberikan ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin ada persoalan ataupun pertanyaan. Manalah nak tahu nak tanya apa-apa kepada kami semua. Kita ada dari sudut madaninya, kita dari sudut Kementerian Pendidikannya, dan kita ada dari sudut iaitulah sekolahnya. Jadi sekali lagi kita ucap terima kasih kepada Tuan Haji Zainul. Beliau merupakan Presiden Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM. Sebab tu kalau tengok baju ada lambang warna biru belah kanan tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita kembali kepada Dr. Samsul. Doktor, karamah insaniah seterusnya
madani. Sebenarnya kita ni nak apa? Untuk masa depan kita nak apa sebenarnya? Jadi mungkin dari sudut intelek, dari sudut bagaimana pemikiran-pemikiran yang telah kita cari dan sebagainya, nak apa sebenarnya doktor? Kita sebut tadi macam-macam dasar dah. Dan sekarang ni karamah insaniah dalam konsep kita sekarang Malaysia Madani. Nak apa doktor? Dipersilakan. Terima kasih moderator. Ya. Dasar kerajaan. Sebenarnya saya nak sebut pasal pendidikan. Apabila kerajaan berubah, menteri berubah, yang paling besar sekali harapan ialah dalam kalangan guru yang merasakan bahawa apakah dasar baru yang nak dibuat ni? Apakah bebanan yang kita rasa hari ini akan terangkat? Saya tak tahulah kalau tak ada yang merasa begitu kan. Tapi kalau hari ini bila berubah aja kepimpinan ini, yang paling, sebab itu Kementerian Pendidikan adalah kementerian yang paling agak besar dan juga peruntukan pun banyak, ya, bukan sikit-sikit ya. Sebab pendidikan ni memang kalau tak dibuatlah pendidikan ni, parah. Sebab orang yang pandai hari ini ni datang daripada sekolah, bukan datang daripada dalam somat. Ya. Jadi Perdana Menteri ke, dia datang daripada sekolah. Kitalah yang nak mengajar ni. Masalah hari ni ialah kita ni dah tak nak mengajar lagi dah, nak koning. Tu parah. Saya bercakap dengan beberapa pegawai kementerian. Antaranya ialah dia kata antara dosa besar cikgu. Apa dosa besar cikgu ni? Dosa besar cikgu ialah tak habis silibus. Rasa berdosa ni, jangan bermain. Berdosa ni itu yang koja silibus tu. Rasa dosa besar. Yalah, betul lah. Tekanan ni datang daripada atas. Sebab itu saya nak sebut juga, apabila satu dasar itu dibuat dalam satu negara, bukan sekadar orang yang paling bawah sekali untuk diimplementkan di bawah, tetapi di semua peringkat. Ya. Kalau nak digubah sistem ini, dia berubah bukan daripada bawah saja. Tuan-tuan kena ingat bahawa tuan-tuan ada tekanan, PPD pun ada tekanan, lepas tu PPC, PPB, PPA. Dia banyaklah, lepas D, lepas C, lepas B. Tuan-tuan kena ingat tu. Lepas tu sampailah ke kementerian, semua ni dia ni menokam belaka. Jadi itulah yang, sebab itu sistem ni hendaklah dibawa daripada atas ke bawah. Sistem ini. Saya nak sebut satu mengenai yang disebut oleh Perdana Menteri ialah apakah yang mendasari madani ini? Pertama sekali ialah ilmu. Ya. Tadi disebut oleh Ustaz Zainal tadi, budak-budak tak nak belajar. Kan? Dah masalah budak-budak tak nak belajar ni bukan masalah budak-budak tu pun, cikgu pun tak nak belajar lagi. Tak nak cakap apa? Malih nak fikir dah. Tak mampu dah, tak terdayuh dah. Nak tak terdayuh lagi dah. Umur berapa ni? Baru 25. Oh, baru keluar universiti. Sambung master? Tak nak. Dan masalah, macam mana kita nak jadikan dunia ini dunia berilmu kalau sekiranya orang mengajar pun tidak mahu. Kita buat nilam, tuan-tuan. Kita buat nilam kan? Buku nilam. Cikgu ada tak buku nilam ni? Berapa banyak cikgu baca sebulan? Berapa banyak cikgu mengeluarkan duit untuk beli buku?
Itu ya kita menilaikan sistem pendidikan tu daripada atas. Jangan kita paksa budak baca buku. Tapi kita baca mastika. Kita kena ingat tu, beza tu antara buku picisan dengan baca buku. Sebab itu saya sebab mastika ada ke sekarang lagi? Oh ni generasi ni ya, generasi saya masih ada mastika ni. Mastika ni sempat ni dia orang tak baca mastika, dia orang baca tu buku entah apa-apa entah. Jadi sebab saya isu mastika ni cikgu kan. Sebab ada orang ramai takut nak pergi Mekah sebab banyak dosa. Ustaz, saya tak nak pergi Mekah lah, banyak dosa, nanti Kaabah tak nampak lah, hilang lah apalah. Sesat kan. Saya cakap, kau ni banyak baca buku mastika ni sebab jadi macam tu. Kan? Jadi saya nak sebut ini ialah dalam kalangan guru kan, pendidikan ilmu ni penting, menambah ilmu tu penting. Sebab itu saya dimaklumkan ada perkongsian antara guru-guru kan di seluruh Malaysia kan, online kan. Setiap minggu rasa 2,000 terlibat. CDL. Dalam tu dibincangkan apakah kaedah-kaedah baru nak mengajar dan sebagainya. Itulah proses penambahan ilmu. Baca buku penambahan apa ni mungkin kementerian pun mungkin boleh buat sedikit perubahan kepada guru-guru yang menyambung pelajaran ni kan. Dia ada PhD tapi dia macam tu lah grade buat apa dia nak ambil PhD, grade dan sama je. Sebab sebahagian orang nak ambil PhD di universiti lain. Universiti dia mula-mula dia masuk 40, dia masuk je 44, 45. Dia dapat PhD dia tahu jadi 52. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kalaulah 52 tu umur dia 30 tahun, kalau dia tak mencapai level untuk nak naik tu, dia akan duduk 52 tu sampai 60 tau. Dia tak ada time base, tak ada. Sampai kau sudah tak ada time base ni. Kau gasaklah kau duduk 52 tu sampai pencen tu. Tapi mungkin guru-guru mungkin boleh berubah apabila mungkin sistem, mungkin kementerian boleh tukar ataupun bolehlah diutamakan kepada yang ada master, yang ada PhD, di IPG misalnya kan. Jadi hal-hal seperti ini saya nak sebut guru ilmu ni penting untuk membawa negara ini lebih jauh ke hadapan. Guru pendidik mesti menambahkan ilmu. Itu satu. Jadi saya nak tambah sikit. Yang kedua ialah kebebasan. Ya. Sebab itu Perdana Menteri menyebut tentang kebebasan. Saya kata silap yang ni untuk kemerdekaan ni ada satu lagu kan, Merdeka 360 kan. Merdeka 360. Apa maksud merdeka ni? Merdeka inilah kita bebas untuk berkarya dengan baik. Ya. Cara mengajar, kita tidak mahu diikat dengan satu kaedah mengajar yang tradisional. Tetapi berapa orang yang boleh menerima kaedah mengajar ni? Sekarang ada pula yang daripada atas datang, kau apa pelik benar mengajar ni? Tak ada dalam buku ni mengajar kan ni, kata. Tu payah pula. Betul, orang atas tu, PPD, PPC, PPB, PPA. Jadi dia pun apa pelik benar kau mengajar ni, kata. Tak ada dalam buku. Kebebasan ini penting. Saya nak sebut tentang isu kebebasan ni. Dan kalau kita boleh berubah kepada beberapa perkara ini, terutama sekali tuan-tuan nak bebas, nak berkarya, tuan-tuan kena ada ilmu balik semula pada tadi. Tuan-tuan tak boleh berubah kalau nak mengajar kaedah lain ataupun nak buat satu kaedah yang boleh budak jadi pandai, kaedah matematik yang tuan-tuan sendiri boleh reka dan budak akan copek dapat matematik ni, kecuali dengan ilmu.
Tapi hari ini saya nak sebut hang nadim moden ini menyebabkan kita terperangkap dalam dunia kita sendiri. Tuan-tuan tahu kan hang nadim kan? Hang nadim ni masa dia umur 5 tahun dia mencadangkan kepada raja pada ketika itu bukan Sultan Melaka ya. Itu adalah Raja Sri Maharaja Iskandar Shah yang ada di Singapura. Dia bukan kerajaan Melaka. Han Nadim mencadangkan kepada raja sebab ada cadangan daripada orang lain, iaitu memanda menteri mengatakan bahawa apabila todak menyorang Singapura ni, kita ambil lah orang-orang lelaki ni, kita atur lah dekat pantai sorahan pohon ni kek todak tu. Hang Nadim kata, apa kebangang bona kau ni, kata macam mana macam tu pula dia. Macam ni kata, ambil batang pisang. Okey, selesai. Masalah todak selesai. Tapi tuan-tuan, apa nasib dekat Hang Nadim ni? Tuan-tuan tahu apa nasib dia kan? Mati. Sebab apa mati? Sebab ni yang pandai-pandai ni kata, yang cerodik-cerodik ni, dia pergi kata ke tuanku, Hang Nadim ni umur 5 tahun tuanku. Dia bapak pandai. Cuba tuan-tuan tuanku tunggulah dia dah besar dengan tuanku dengan sek kali dia lipik kata. Ui. Ya. Makna kepandaian ni, sebab itu orang Melayu hari ni dia pandai pun dia buat bodoh. Kau pandai, jangan tunjuk bodoh ni. Jangan pandai benar, akan marah. Bos marah, pengetua marah, penguasa marah. Jadi orang Melayu kebanyakan buat bodoh. Ada muka tu buat bodoh. Tapi dia pandai sebenarnya. Sebab apa? Dia tak nak kena pancung. Satu. Yang kedua, dia kan buat kerja banyak lah. Sebab dia pandai. Sebab itu dalam syarat juga kan? Dalam syarat kan? Ada apa-apa cadangan? Tunduk Paduh je, jangan. Dia nak tengok dia pandai ni waktu dia berbual kat kantin tu. Oh, tadi sepatutnya begini kata. Cikgu tak pandai. Apa kau tak cakap tadi? Jangan tunjuk tu. Itu namanya Hang Nadim moden. Kita akan terperangkap dengan ilmu kita disebabkan oleh kita tak ada kebebasan tadi. Ya? Wallahu alam. Terima kasih diucapkan. Tapi tuan-tuan sekalian, rugi saya tak berapa faham sangat cakap Negeri Sembilan ni. Bisa bona saya tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya memahaminya. Memandangkan duduk pun tak jauh daripada Negeri Sembilan. Nilai sepang, duduk sebelah-sebelah aja. Tuan-tuan sekalian. Tadi bila sebut mastika, ada yang tak ketawa. Maksud kalau tak ketawa tu mudalah tu. Yang ketawa tu okey seusia kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Siapa yang tak tahu apa cerita tentang mastika tu, itulah sebelum ada WhatsApp, sebelum ada Facebook, sebelum ada apa-apa semua, itulah bacaan-bacaan kita pada ketika dulu. Takut nak pergi umrah sebab apa? Takut sesat. Selipar rupanya tak tahu nombor 7, nombor 8 tu bertukar dalam bahasa Arab. Nombor 7 macam V kan? Nombor 8 V terbalik. Dia letak dekat selipar kat mana? Dekat nombor 8. Dia pergi cari kat mana? Nombor 7. Itu sebab yang tu. Kawan dia pula kata, itulah engkau bertaubatlah, dia kata. Sebab apa? Selipar hilang, tuan-tuan sekalian. Baik, menarik tentang kisah Hang Nadim moden tadi, tuan-tuan sekalian. Tapi kena ingat, masuk tempat baru, pandai-pandailah. Sebab kadang-kadang kita bila orang bercakap banyak di dalam meeting, contohnya, kita ni memang, orang bercakap banyak tu, tak apa, kita bagi kat dia nanti. Contohnya macam mesyuarat PIBG, betul? Siapa parent yang cakap banyak sama-sama, nanti kita lantik dia. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada Dr. Fai kita. Dari sudut tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerangka yang telah digarapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi doktor, bagaimana konsep karamah insaniah ini mampu menerapkan nilai Malaysia Madani dalam sistem pendidikan negara? Tadi banyak kepada ni nak cerita tentang apa PPD, PPA, PPB ni.
Mungkin nanti doktor bagi tahulah pada yang sepatutnya nanti. Jadi doktor, silakan boleh mengulas untuk soalan yang kedua tadi. Okey, terima kasih Ustaz Nasrul. Sebenarnya peranan Kementerian Pendidikan Malaysia ni sangat besar. Macam Dr. Samsul cakap, kementerian yang paling besar, kementerian yang paling banyak terima duit. Berbilion-bilion ringgit kita terima setiap tahun untuk merealisasikan agenda pendidikan negara. Jadi apabila kita bertukar kerajaan, kita bertukar Perdana Menteri, bertukar Menteri Pendidikan, maka agendanya juga bertukar. Sebenarnya agenda itu masih sama, cuma namanya yang berbeza. Hasrat daripada asal, kalau dulu kita ada untuk menerapkan nilai murni, kita ada sekolah penyayang, sekolahku sejahtera, dan berbagai-bagai lagi. Dan kali ini kita ada karamah insaniah. Tapi hasratnya tetap sama, untuk melahirkan anak-anak yang mempunyai nilai-nilai murni yang baik dan juga beradab serta berintegriti. Dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ni sebenarnya di KPM, saya berada di KPM sebenarnya berasa sangat tertekan sebenarnya ya, sebab dia duduk kat tengah-tengah. Daripada pengurusan tertinggi, kita kat KPM kat tengah-tengah, lepas tu sandwich by the schools, especially dengan pengetua, dengan guru besar, sebab yelah dekat bawah tanya macam mana nak buat, yang atas cepatlah buat. Jadi kita yang kat tengah-tengah ni macam mana nak make sure semua orang faham apa hasrat daripada Kementerian Pendidikan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah. Sebenarnya bawah teras 2 ni ada 6 inisiatif yang telah digariskan untuk dicapai. Satu ialah perpaduan. Konsep perpaduan ni bukan hanya dalam kelompok kita yang beragama Islam, tetapi kepada semua murid, semua guru yang berlainan agama. Maknanya dalam apa saja aktiviti yang kita laksanakan, elemen perpaduan itu mesti wujud. Contoh macam kami di bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian, aktiviti mesti disertai oleh pelbagai kaum. Sampaikan ada satu ketika saya kena letakkan syarat, mesti ada bumi putra dalam pertandingan. Sebab kalau kita tak buat sedemikian, anak-anak kita lah, especially anak-anak Melayu, anak-anak Islam kita ni yang kurang terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Sayang sebenarnya sebab co-curriculum ini merupakan satu wadah ataupun platform untuk mereka mengembangkan potensi dan juga untuk mengembangkan soft skill ataupun komunikasi, skill komunikasi dalam kalangan anak-anak kita. Jadi saya harap di sekolah terapkanlah elemen perpaduan dalam apa saja aktiviti yang dilaksanakan. Yang kedua, inisiatif kita ialah melalui pembudayaan adab, akhlak dan integriti. Yang ini saya rasa sentiasa diterapkan oleh sekolah. Mungkin di peringkat pengetua dan guru besar sendiri, hari-hari mereka mulakan orang kata perhimpunan dengan pep talk. Start kata dengan sekolah apa itu, kenapa mesti bersikap baik ataupun apakah ciri-ciri seorang anak yang berintegriti, mempunyai akhlak yang baik, sentiasa diterapkan. Itu antara inisiatif yang kita mahu sekolah dan juga guru-guru laksanakan di sekolah. Yang ketiga ialah integrasi nasional dalam pendidikan. Nasionalisme, satu semangat patriotik yang mesti sentiasa kita laksanakan, tak kira dalam mata pelajaran apa. Mungkin hari ini saya bertuah dapat bersama dengan guru-guru pendidikan Islam. Selalu saya bersama guru-guru STEM, guru-guru sukan, guru-guru bahasa Cina, bahasa Tamil, semua saya ambil. Memang saya sentiasa terlibat dengan guru-guru, tapi di dalam perjumpaan-perjumpaan saya dengan guru-guru yang berlainan kaum dan juga agama, tetap saya terapkan nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan. Kepentingan itu amat perlu bagi memastikan keharmonian dalam sistem pendidikan dan juga keharmonian dalam kalangan masyarakat di sekolah, termasuklah ibu bapa. Okey, yang keempat ialah integrasi nasional merentasi kurikulum. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan baca dalam DSKP, dalam buku teks, dalam panduan mengajar. Sebenarnya di peringkat sekolah, saya mohon sangat supaya baca bukan hanya itu, tetapi bacalah dasar-dasar yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebenarnya dasar itu kalau kita fahami sebaik-baiknya, bila kita sampai di peringkat sekolah, kita tak ada masalah untuk menyampaikan atau menerjemahkannya di dalam pengajaran dan pembelajaran. Benda yang pertama selalu saya jumpa kadang-kadang, contoh paling mudah, kertas konsep pertandingan. Bila kita buat penataran kepada sekolah, ada yang tidak faham. So soalan pertama saya tanya, baca ke tidak? Bila mereka jawab tidak baca,
konsepnya sama. Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, kalau kita tak baca, kita tidak mungkin dapat memahami hasrat dan aspirasi di sebalik penulisan dasar ataupun pengenalan dasar itu di peringkat sekolah dan juga di peringkat kementerian. Okay. Yang seterusnya ialah sesuatu yang kita dah laksana ataupun telah pelajari daripada peringkat sekolah lagi, iaitu penghayatan aspirasi rukun negara. Balik kepada 5 prinsip rukun negara itu. Kita terapkan semula di peringkat sekolah, di peringkat jabatan, di peringkat pejabat pendidikan daerah, even di peringkat kementerian sendiri pun, ya Ustaz Nasrul, kita tiap-tiap kali perhimpunan bulanan sentiasa melafazkan prinsip rukun negara. Di samping itu, kita juga sentiasa diingatkan agar sentiasa mematuhi prinsip-prinsip rukun negara. Sama juga di sekolah, setiap kali perhimpunan lafazkan prinsip rukun negara. Jadi benda-benda itulah yang kita sentiasa budayakan dalam kalangan anak-anak kita. Dan akhir sekali, di bawah bahagian sukan kurikulum dan kesenian, dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri, kita cuba memperkasakan pusat kurikulum negeri. Tuan-tuan dan puan-puan tahu ke pusat kurikulum Negeri Sembilan terletak kat mana? Ke kawan-kawan daripada bahagian pendidikan Islam ni tak pernah jejak ke pusat kurikulum negeri? Dekat pusat kat mana? Kuala Pilar, okey. So maknanya adalah yang dah jejak kat situ. Sebenarnya pusat ni bukan hanya untuk orang sukan, orang koko. Orang dari, maknanya guru-guru dan juga aktiviti-aktiviti pendidikan Islam juga boleh diadakan di situ. Jadi untuk tahun ini, sebagaimana Menteri Pendidikan kita telah announce dalam kolokium kadet remaja sekolah pada hari Sabtu yang lepas, kita telah peruntukkan 1.5 juta untuk pusat ko. Jadi saya nak ajaklah rakan-rakan daripada pendidikan Islam untuk turut menggunakan kemudahan yang ada di pusat kurikulum ini untuk kita buat aktiviti. Macam-macam aktiviti boleh buat di sana supaya kita meriahkan pusat ko ini dan kita jadikan satu tempat untuk kita lahirkan anak-anak yang boleh bekerjasama antara satu sama lain dan juga mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka. Jadi itu antara inisiatif yang Kementerian Pendidikan cuba laksanakan dan memudahkan guru-guru dan juga pihak sekolah lah dalam pelaksanaan aktiviti. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fai menyatakan hasrat-hasrat KPM yang boleh kita gunakan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apakah sebenarnya kita punya sumber untuk tempat yang boleh kita pakai, tempat apakah yang boleh kita dapat ambil, kita nak gunakan dan dapat digunakan untuk anak-anak murid kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah tak baru ni masa result SPM dikeluarkan, ada tak tuan-tuan tengok dalam media sosial ada seorang murid yang mana keputusannya dihantar ke rumah dan mak dia sakit kanser? Ada tengok tak? Ada tengok kan? Apa tajuk dia tulis kat situ? 11A kan? Kalau tak salah 11A ke 12A? Okey. Apa terjadi beberapa hari selepas tu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehingga begitu yang disebutkan tentang murid itu adanya nilai karamah insaniah, dan selepas itu mungkin Allah makbulkan doa ibu dia, anak dia mendapat straight A, balik ke rumah, guru-gurunya menghantar, dan selepas itu dijemput ilahi. Betul? Penghayatan itu sehingga ke rumah. Jadi pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rakan-rakan guru sekalian, kita bawakan Ustaz Zainul untuk ceritakan bagaimana penghayatan itu, dan yang berada di hadapan kita ini Doktor, Ustaz, yang di hadapan kita, inilah bakal-bakal pemimpin sekolah nanti. Kan? Ya, ke tak nak? Inilah bakal-bakal pemimpin sekolah. Bagaimana Doktor? Bagaimana Ustaz? Saya pun dah panggil doktor kat Ustaz. Ya? Tuan-tuan sekalian ya. Bagaimana pemimpin-pemimpin sekolah dapat menjadikan karamah insaniah ini sebagai satu yang dapat dilaksanakan sehingga ke sudut yang paling dalam
dalam hati murid-murid terutamanya di sekolah. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Melaksananya tak sama semudah kita menyebutnya, ya. Sebab tu apabila kita bercakap, kadang-kadang kita kena berlapik. Risau juga kan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jadi pengetua kan suruh orang datang sekolah cepat, dia datang lambat. Kat situ dah kena dah. Ta'muruna an-nas, adakah kita menyuruh orang bil birri untuk melaksanakan kebaikan, wa tansawna anfusakum, kita lupa diri kita sendiri. Jadi tak, setiap apa yang kita sebagai pemimpin sekolah terutamanya, kalau saya lah, tuan-tuan mungkin pemimpin dalam kelompok tuan-tuan. Kalau yang lelaki mungkin paling kurang kalau di rumah sebagai pemimpin keluarga, kalau di sekolah mungkin ketua panitia, mungkin kalau sekolah menengah mungkin ketua bidang, mungkin ada dalam ni penungkanan, paling tinggi pengetua lah. Mungkin ada YDP PIBG juga kot dalam ni, dalam kalangan guru. Tapi guru ni kalau Mesyuarat Agung PIBG dia tak apa nak pergi kan, Mesyuarat Agung PIBG sekolah anak dia lah. Macam saya 6 orang anak, sekali pun saya tak pernah pergi Mesyuarat Agung PIBG sekolah anak saya. Saya pergi juga, tapi saya pergi masa dia nak dekat nak balik tu baru saya ambil dia. Sebab kalau pergi confirm aku jadi YDP PIBG. Tahu dah kan PIBG tu macam mana. Kita duduk di sekolah kan, tiba-tiba dia nak lantik. Tapi ada dalam kalangan kawan-kawan kita yang menjadi YDP PIBG, jadi AJK pun ada. Itu bergantunglah kepada kesanggupan ya masing-masing ya. Selagi kita mampu, insya-Allah kita bolehlah kita tawarkan khidmat kita kepada orang lain. Berbalik kepada penghayatan. Sebelum tu saya suka pergi sedikit kepada cabaran. Ya. Apabila kita nak laksanakan, tentu di sana ada banyak cabaran, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya klusterkan kepada berapa lah. Cabaran yang pertama ialah warga sekolah. Yang kedua, pemimpin sekolah. Yang ketiga, komuniti. Yang keempat, masa. Ya. Warga sekolah, bila sebut warga sekolah, di sana ada murid, di sana ada guru, di sana ada pekerja kontrak, ada AKP, anggota pelaksana, anggota kumpulan pelaksana, ada pekerja kontrak kebersihan, ada pekerja kontrak keselamatan, kalau ada asrama, ada pekerja dewan makan asrama, kalau ada kantin, ada pekerja kantin, kalau ada koperasi mungkin ada staf koperasi, kalau ada kedai buku mungkin ada kedai buku, kesemuanya itu adalah warga sekolah. Dan dalam aspek karamah insaniah, satu pun kita tidak boleh tinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak dalam sekolah itu wujud apa yang disebut sebagai sekolah yang ada mawaddah warahmah, macam orang kahwin pula diucapkan mawaddah warahmah ya. Kalau nak ucap banyak kali mawaddah warahmah, kena buat jadi pengantin banyak kali, 4 kali sekurang-kurangnya. Jadi 4 kali dapat mawaddah warahmah. Kalau tak dapat bala lah kan. Okey. Baik, berbalik kepada cabaran tadi. Warga sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pemimpin sekolah, kalau sebagai guru, cabaran kita adalah murid. Ya? Cabaran kita adalah murid. Tetapi, saudara moderator dan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak lagi melihat murid itu sebagai cabaran. Sebab kita memang telah dilatih secara profesional berhadapan dengan murid. Berbagai teknik, berbagai pendekatan, metodologi telah didedah, diajar kepada kita. Bahkan sampai sekarang pun kita masih belajar bagaimana nak berhadapan dengan murid. Ada multiple intelligence dan sebagainya. Pada saya dia bukan satu cabaran. Dia tetap cabaran tetapi dia tidak hebat. Cabaran utama sekarang adalah lebih daripada itu. Cabaran sistem. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem. Apabila kita bercakap sistem, kita ke arah negara digital. Mahu tidak mahu, kita kena bergerak ke arah digitalization. Tak boleh lagi dah manual. Kalau kita, zaman saya buat tesis dulu, tahun, tak ingatlah, 88 saya kahwin, 89 saya tahun 4. Ingat tarikh kahwin, ingat tahun akhir saya belajar. Itu tujuan dia. Okey, masa tu kita menggunakan mesin type.
Mesin type untuk menghasilkan penulisan 100, 200 muka surat elok aja. Cuba sekarang ni kita dibagi mesin type. Kalau tak viral satu Malaysia, satu dunia, pengetua suruh saya type soalan menggunakan mesin type, memang viral lah. Ke ada yang tak kenal mesin type? Anak saya tak kenal. Tak kenal, saya terpaksa, bila kita cerita, dia senyum aja budak-budak ni. Kita cerita zaman ayah, macam itulah kita cerita kat budak-budak. Zaman saya dulu, tak habis-habis zaman dia dulu kan. Belajar dengan pelita ayam tu kan. Budak pun tak kenal pelita ayam. Bila kita sebut pelita ayam tu apa ya? Saya kata pelita ayam ni, boleh teringat pelita yang kita, masa hari raya kita pasang lah. Ayah baca buku dengan pelita tu, tak percaya dia. Tak percaya, sebab tu janganlah kita ulang-ulang kata zaman saya dulu, tak payah cerita lah. Tak percaya budak-budak. Tak percaya budak-budak. Dia tuan-tuan dan puan, cabaran sistem. Sebab ada, tak tahulah, dalam kajian tak sebut sangat pun tentang antara sebab mengapa guru ramai pilihan besar awal, disebut sebab guru tidak terbeban dengan penggunaan teknologi seperti komputer. Masa kita mula-mula kenal komputer dulu ada, memang ada kawan-kawan kita yang tak tahu kat mana switch nak mula. Sampai mouse tu kita kata gerakkan mouse tu. Saya dulu guru data. Paling awal saya di sekolah, saya mula posting di Marang, Kuala Terengganu. Saya adalah orang pertama ada notebook dan juga PC. Jadi pengetua suruh hangkut ke sekolah sebab jadi guru data. Masuk data SPM pendaftaran. Masa tu guna disket lagi. Guna disket. Bila kawan-kawan nak kita kata gerakkan mouse tu. Dia pun gerakkanlah, dia angkat mouse tu, dia gerak. Apa saya tak gerak ni? Sebab dia angkat daripada meja tu. Ini berlaku ni. Tapi tuan-tuan percaya tak? Zaman sekarang ni, zaman kita ni, masih ada lagi yang fobia ni dengan komputer. Terutama lagi kalau kita mengisi data tu online. Berapa ramai? Saya di PPD Petaling Perdana kan sekarang. Ada je pengetua yang telah menyebabkan data dalam tu di-delete semua sekali. Dia Google Doc dengan Google Sheet tu kan. Apabila disuruh isi, janganlah tuan-tuan. Sebab ada je. Dia isi dia punya, lepas tu orang lain punya dia delete. Memang ni berlaku ni doktor. Berlaku. Ni dalam ni pun ramai buat kerja macam tu. Dia pergi delete data orang lain. Dekat sekolah betul tak? Dekat sekolah isi markah. Sekarang dah tak ada SAPS dan sebagainya. Kita wujudkan sistem sendiri. Berapa ramai? Dia tindih. Mana pula pergi nama aku dah hilang, dibubuh nama dia. Ini di antara cabaran dalam sistem. Itu sistem ya. Kemudian warga sekolah ni tadi termasuk jugalah pekerja kebersihan. Kementerian pun mungkin tahu, apabila jumlah pekerja kebersihan ni semakin kurang berbanding dengan sebelum. Saya pernah dapat 20 orang untuk jaga satu sekolah yang ada 5-6 blok. Tapi sekarang tinggal 6 orang. Untuk jaga aspek karomah insaniah ni, saya terpaksa, kalau terpaksa ni dia tak ikhlas lah pula, tapi kita mulakan keikhlasan tu dengan terpaksa dulu. Tuan-tuan dan puan, nak jaga ni. Sebab puak-puak ni boleh jam juga ni. Dia boleh jam juga kalau kita asap-asap. Dia tak sempat nak bersih sana, kita suruh bersih sini. Tak sempat bersih kat sini, terpaksa bersih kat sana. Saya dekat blok asrama tingkat 4 tuan, tak sempat lagi sapu. Saya kata tetamu nak datang ini kena bersihkan dewan. Jadi ini antara cabaran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana kita nak buat? Cabaran kita kenal pasti dulu. Supaya nak menghayatinya ini, cabaran-cabaran ini kita cuba atasi. Kemudian pemimpin. Bila sebut pemimpin sekolah, dia ada pengetua, guru besar kalau sekolah rendah. Kemudian dia ada SLT, Senior Leader Team. SLT ni biasanya penungkanan pentadbiran, penungkanan HEM, penungkanan co-curriculum. Kalau ada petang, penyelia petang. Kalau ada tingkatan 6, ada penolong kanan tingkatan 6. Kemudian kita ada MLT kalau di sekolah menengah, guru kanan mata pelajaran. Guru kanan mata pelajaran, GKMP. Ini semua adalah pemimpin. Pemimpin-pemimpin ini juga, cabarannya dalam melaksanakan karomah insaniah ini, mereka ini kena diperkasakan. Tak boleh sekadar kita lantik, dapat surat lantikan, terus jalankan tugas. Tak cukup sekadar itu, dia harus, sebab itu dalam TS 25,
transformasi sekolah insyaAllah tahun 2025 semua sekolah sensitif tu sebut TS25 ni, bebanan tugas, menambah bebanan tugas. Tetapi sebenarnya bagi setengah sekolah, TS25 tu memang dah ada. Bahkan saya rasa semua sekolah dah ada, cuma distrukturkan semula. Distrukturkan semula supaya dia lebih terarah, lebih sistematik. Kemudian yang ketiga cabarannya adalah community. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi, murid bukan lagi cabaran utama. Cabaran utama kita adalah community. Ibu bapa. Ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan. Selain pada ibu bapa, kalau kita tengok dalam Facebook Kementerian Pendidikan, kita baca. Saya memang suka baca. Dia punya belasah kau-kau. Tak lapik-lapik dah. Menteri paling lembab lah, menteri paling malas lah, KPPM paling lembab lah, cikgu tak buat kerja lah. Macam-macam semuanya adalah menjurus kepada tak puas hati mereka kepada warga pendidikan. Termasuk kita lah. Itu cabaran. Itu cabaran. Jadi macam mana kita, tuan-tuan dan puan, nak menghayati ini? Jadi sebab itulah sebagai pemimpin sekolah, tuan-tuan dan puan, kita harus melihat aspek karamah insaniah itu supaya siapa yang berada di persekitaran kita itu dilihat sebagai manusia, bukan robot, bukan mesin. Mesti dilihat sebagai manusia. Apabila manusia, dia ada limitasi, ada had. Kalau dia berfikir pun, pemikiran dia melebihi apa yang dia mampu, itu yang dia boleh jadi isim tu. Dia nak kenal Tuhan. Kita kata kenal Tuhan cukuplah dengan melalui pembacaan dan sebagainya. Dia nak kenal lebih lagi. Usaha lagi. Akhirnya isim. Akhirnya tumbang. Saya pun pernah apabila tertekan dengan ni ramai guru Jacob. Ketika saya ada pengalaman di BPI tu, masa buat kertas Jacob, masuk ICU saya sekejap sebab kemampuan saya berfikir itu menyebabkan saya tumbang. Tumbang jadi panik dan sebagainya. Sebab Allah dah kata dah, kalau lebih pada itu, memang rosaklah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan bagi kita ujian sesuai dengan itu. Kalau kita lajak, kita akan tumbang. Tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan pekerja, begitu juga dengan murid. Kita kena layan dia sebagai manusia. Alhamdulillah, bukan saya saja, banyak juga sekolah. Setiap kali kita buat majlis, jamuan dan sebagainya, tidak pernah mengenepikan pekerja ni. Bahkan saya minta murid saya, guru saya mesti serve pekerja ni. Walaupun dia tukang sapu, bercetan dan sebagainya, saya minta penekanan saya memang serve. Semalam ada buat majlis di sekolah, serve makanan kepada tukang sapu. Jadi mereka gembira sebab mereka dianggap sebagai sebahagian daripada warga sekolah. Ini adalah apa yang katakan penghayatan. Begitu juga murid dan sebagainya. Ustaz Nasrul asyik pandang saya je, saya rasa setakat itulah dulu. Kalau ada ruang lepas ini, insya-Allah saya sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zainul. Seronok cerita tentang sekolah. Sekolah-sekolah ustaz dan ustazah macam mana? Mudah-mudahan budaya yang telah dimaklumkan tadi. Betul tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan ingat tak masa kita sekolah dulu, mana ada orang sapu-sapu dalam kelas ni? Kita semua dulu kan, pagi-pagi ada jadual lap tingkap, betul? Ada span yang kita sediakan, tu pun cikgu tolong sediakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bagi ruang kepada ahli dewan. Mungkin ada ingin yang bertanya, dipersilakan. Ya? Okey. Ada kita punya petugas kita kalau sekiranya ada soalan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan bagi dua soalannya. Saya ada dapat satu pertanyaan yang mungkin kita boleh kongsi. Nanti mungkin antara 3 panel boleh menjawab ya. Dia kata macam ni, sentiasa ada dasar-dasar baru. Apabila sekali air datang, pasir pun berubah. Jadi macam mana sebenarnya kita sebagai guru-guru ni, mula-mula macam ni, lepas tu macam ni. Bila ada kerajaan baru macam ni, bila ada kerajaan baru macam ni. Jadi macam mana Ustaz? Siapa yang nak boleh jawab ni Ustaz? Dipersilakan. Saya rasa Ustaz Nasrul tu tuju kat saya lah kot. Okey, bagaimana Ustaz Nasrul sebut tadi, saya dah berada dalam kementerian sejak tahun 2000.
Okay, 2000 hingga 2023. So 23 tahun dalam Kementerian Pendidikan. Daripada tempoh tersebut telah bertukar menteri dah beberapa kali. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat daripada perubahan-perubahan ini sebenarnya adalah penambahbaikan. Kita kena lihat daripada aspek positif kepada perubahan-perubahan dasar ini kepada suatu penambahbaikan kepada apa yang telah ada. Jadi di peringkat sekolah, di peringkat JPN, di peringkat PPD, malah di peringkat kementerian sendiri sebenarnya sifat terbuka itu amat penting dalam menerima apa sahaja perubahan yang telah diperkenalkan oleh pengurusan tertinggi dan juga kerajaan semasa, government of the day. Sebenarnya benda-benda macam ni kita tak boleh anggap sebagai satu bebanan. Kita sesuaikan semula dengan apa yang telah ada di sekolah dan telah ada dalam sistem pendidikan. Sesuaikan dalam keadaan semasa tapi pada masa yang sama fahami hasrat dan aspirasi sesuatu dasar atau perkara itu diperkenalkan. Macam saya sendiri telah bertukar beberapa bahagian. Duduk di bahagian satu, pemikiran saya kena begini. Contoh macam saya berada di bahagian pendidikan guru dulu. Saya kena make sure guru-guru sentiasa mematuhi agenda-agenda negara, sentiasa melengkapkan diri dengan latihan-latihan. Masa berada di lembaga peperiksaan, saya kena akur dengan ketentuan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Begitu juga apabila saya bertukar ke bahagian pengurusan sekolah harian, pelbagai masalah dan isu di peringkat sekolah yang saya kena hadapi. Sama juga sebenarnya di peringkat sekolah sendiri. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap minggu kadang-kadang ya Ustaz Zainul, terima perkara baru daripada kementerian. Hari-hari benda baru, hari-hari benda baru terima. Jadi di peringkat sekolah, mana satu dia nak laksana dulu. Sebenarnya kalau kita tengok secara terbuka, benda tu adalah benda yang memang sudah ada dalam sistem. Jadi kita sebagai guru ataupun pemimpin di sekolah, kena bijak menyelaras ataupun mengadaptasi apa sahaja dasar yang ada supaya selari dengan kehendak kepimpinan pada masa kini. Walaupun benda itu telah ada di dalam sistem. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Fai. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai guru pendidikan Islam, apa-apa sahaja yang digariskan kepada kita, mungkin ada perubahan-perubahan tertentu, kita kena sesuaikan dalam suasana kita pada ketika itu. Ya, sudah pastinya macam contoh Ustaz Zainul sebut tadi. Begitu juga zaman dahulu. Ya, tuan-tuan sekalian, thumb drive. Berapa ramai guru-guru yang ketar-ketar nak masukkan thumb drive tu dalam USB punya port tu. Itu tak termasuk tukar kiri kanan tu. Rupanya betul dah masuk kan. Tapi oleh kerana tak masuk, kita pun tukar. Oh, rupanya salah. Ya, tuan-tuan sekalian. Jadi kita perlu sesuaikan diri kita dalam keadaan semasa dan ianya tidak lari daripada falsafah pendidikan dan juga kalau kita pendidikan Islam juga ada falsafah pendidikan Islamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bukakan. Ada soalan? Nak tanya apa-apa? Jangan malu-malu. Ada adik kita yang sekarang bertugas di BPI kita. Ada soalan? Ada? Kemalu? Penat kah? Warna gori? Ponet ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan soal. Tadi dalam senarai nama tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya soal boleh jawab Bersedia? Okey, nama telah dihantar untuk yang kehadiran hari ini ya. Okey, kita soal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bergurau je tuan-tuan ya. Sebab biasa dalam kelas dan sebagainya kadang-kadang kita tanya soalan tapi belum kita jawab. Di penghujungnya nak murid tanya, apa soalan tadi, apa jawapan dia? Tak apa, kelas akan datang pula kita katanya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan untuk tengah hari ini, saya akan serahkan kepada Dr. Syamsul untuk membuat rumusan dari sudut madani. Kita serahkan juga kepada Dr. Fai nanti dari sudut Kementerian Pendidikan kita buat program hari ini. Dan juga Dr. Zainul mungkin nanti sambah sedikit yang saya duk tengok tadi sehingga berhenti tadi. Sehinggalah untuk kita habiskan program kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Dr. Syamsul.
Bismillah. Kesimpulannya saya nak mengambil satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Sekiranya anda ni, dia kata, benci kepada sesuatu kaum itu, janganlah sampai kita tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana dia lebih dekat dengan takwa. Kalau kita tak suka pun, tak sukalah yang saya sebut tadi, tak sukalah bolik bona lah bunyi madani ni, tak masuk lah, tak masuk ni. Sini tak masuk, sini tak masuk. Berlaku adil lah. Bondo yang baik, kita kena sokong lah. Itu ya. Dia bukan suruh tuan-tuan buat pergi menari ni dah. Kita nak membina satu masyarakat yang berilmu, yang ada akhlaknya. Kita nak bina satu generasi yang berakhlak. Kan? Saya rasa tak ada seorang pun yang kata tak betul. Mari-mari pun sama ya. Pasal apa pendidikan kebangsaan ialah membangunkan masyarakat yang berpotensi, yang seimbang, jeri. Jadi cuma diperkukuhkan dengan beberapa strategi-strategi yang baru. Buatlah. Tapi sebab tak semua kita pun suka, mungkin kita tak suka. Dengan laki kita pun kita tak suka. Tapi takkanlah kita nak pergi pecat dia pula. Kan? Tapi sebab laki ni, sebab dalam ni ramai yang perempuan. Jadi sebut laki lah. Perempuan, laki dia memang tak punya hati dah dengan Umar. Jadi, bila kita tak, apa yang adil, apa yang betul tu kita kena, sebab pula kita sebagai pendidik, kita mengajar yang betul. Ya. Isu pendidikan ni bukan di sini saja, di universiti pun sama. Ya. Sama ya. Kadang-kadang orang yang misalnya orang mengajar ekonomi kan, orang mengajar perniagaan, pensyarah yang mengajar perniagaan. So, berapa semester, berapa tahun-tahun mengajar perniagaan ni. Tapi suruh dia bernego. Hampir tak dapat dah. Tapi itulah dia, takkan kita nak kata, oh, dia ni tak pernah menego, lentak adalah tak nak pakai ilmu dia. Tak boleh lah. Ilmu dia tu penting. Dia memang tak boleh menego, tapi kita dengan ilmu dia tu kita boleh nego. Jadi, berlaku adil lah dengan apa yang ada sekarang ni. Apa yang berlaku sekarang ni, janganlah komen banyak pun. Kita jalankan, tengoklah potensi kita ni, khairun nas, anfa'uhum linnas. Wallahu'alam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syamsul. Alhamdulillah. Tengoklah pada diri kita dan insya-Allah kita dapat laksanakan. Jadi dipersilakan Dr. 5 minit. Jadi orang kementerian ni dia duduk tengah-tengah macam saya sebut kan. Hak atas cakap macam ni, yang bawah cakap macam ni, yang kat tengah-tengah ni nak ikut mana. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sama je. Saya pun cikgu juga. Jadi pernah lalui apa yang tuan-tuan dah lalui sekarang. Lepas satu diperkenalkan, lepas tu kena laksana, kena capai. Saya bercakap daripada konteks core curriculum lah terutamanya, di mana PAJSK, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum. Walaupun hanya 10% daripada PBD itu diambil kira, tetapi bila result SPM keluar, yang itu jugalah yang dicari. Yang itu jugalah yang guru-guru ada yang telefon di bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian, boleh tak tolong anak murid saya, dah tertinggal lah markah dia, jadi dia nak masuk universiti dia tak boleh. Cuma bila kita nak bantu tu, kita kena lihat balik pada diri kita. Sebenarnya peranan itu duduk dalam kalangan guru-guru, di mana apa yang kita buat sebenarnya akan mendapatkan, orang kata akan memanfaatkan anak murid sebenarnya. Jadi dalam setiap apa juga aspirasi yang kita perkenalkan, saya haraplah guru-guru dan juga pemimpin-pemimpin sekolah dapat menyahut cabaran dan juga aspirasi ini dengan baik, menyokong, bak kata Dr. Syamsul tadi, benda yang baik kita kena sokong.
kan? Maknanya apa yang kita hasratkan ini adalah untuk anak-anak kita juga. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, besar harapan saya untuk melihat segala apa juga inisiatif daripada kementerian ini dilihat sebagai sesuatu yang positif untuk anak-anak kita. Kita nak bangunkan potensi anak-anak daripada akar umbi. Maknanya dari peringkat bawah kita bagi dia peluang untuk merasai pelbagai aktiviti sampailah dia ke peringkat yang lebih tinggi. Macam Ustaz Zainul sebut tadi, selalu nak menang. Tetapi sebenarnya hasrat kita nak bagi ruang itu supaya semua orang berpeluang untuk menyertai aktiviti co-curriculum itu dari peringkat bawah. Kalau contoh minat dia menyanyi, setakat dia menyanyi di sekolah pun tak apa. Kalau minat dia itu untuk bernasyid contohnya, kita buatlah peringkat sekolah. Dan seterusnya kalau dia ada potensi yang lebih tinggi, sampailah ke peringkat pertandingan yang lebih jauh lah, ke peringkat kebangsaan. Jadi kita raikan potensi-potensi ini dari peringkat bawah, dan itu sebenarnya hasrat karamah insaniah ini, iaitu keadilan, memberikan ruang dan peluang yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira kaum, bangsa dan agama serta kebolehan. Jadi peluang itu saya harap di peringkat sekolah dan juga peringkat kepimpinan sekolah lah memberi ruang itu kepada murid-murid. Dan seterusnya saya serahkan semulalah pada pengurusi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fai. Jadi apa sahaja yang mendatang, kita sebagai pelaksana pemimpin sekolah contohnya, insya-Allah kita dapat laksanakan dengan cara yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus pada Ustaz Zainul. Oleh kerana tadi tak cukup, saya tambah 2 minit jadi 7 minit. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Nasrul. Dr. Nasrul lah, dia sebut saya doktor tadi. Okey, jangan jadi doktor bawah jambatan dah lah. Okey, tuan-tuan dan puan serta sahabat panel yang dimati Allah sekalian, tak payahlah tambah kot, kita tengok dah makin ketat dah muka masing-masing kan. Cuma saya nak sebut pendidikan ini sifat dia ataupun sifatlah kita kata adalah berubah. Dalam kurikulum juga kan, dia dynamic. Tadi ada seorang pegawai daripada bahagian pembangunan kurikulum call saya nak buat satu libat urus dengan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia sebab nak melakukan ada perubahan kurikulum. Ya, bersedialah tuan-tuan dan puan, kita akan ada perubahan kurikulum sebab dari segi prinsipnya kurikulum itu memang kena sentiasa berubah. Kalau kita boleh fikir secara logik, daripada tak ada komputer dulu dah ada komputer pula, kemudian ada pula apps guna Android pula ada pula iPhone punya kan, sistem yang berbeza dan sebagainya, ada pula Huawei, sistem yang lain juga. Jadi nak tak nak kita prinsipnya adalah berubah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum sehingga kita sendiri. Kalau kita rasa kita selesa, berada dalam zon selesa, ini banyak berlaku di mana-mana jabatan, termasuk di sekolah, yang telah berada pada zon selesa. Bila kita ada dasar baru, dia tak baru mana pun. Cuma barangkali diperkasakan, ada pengubahsuaian. Tetapi ada kelompok yang dilihat terlalu selesa dalam sesuatu zon menyebabkan perubahan sukar dilakukan. Jadi nak tak nak, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pendidikan, prinsip utamanya adalah perubahan. Dalam bidang pekerjaan pun, baru-baru ni saya, ketika saya hadir dalam satu taklimat IPT, ya, dia gariskan beberapa jenis pekerjaan yang telah hilang akan hilang. Dan apa pula jenis pekerjaan yang akan sentiasa ataupun akan berkembang. Dia berkaitan dengan data. Antara yang sangat, kalau tuan-tuan ada anak yang nak belajar dan sebagainya, ini antara bidang yang pada masa akan datang sekarang pun, bahkan sampai masa akan datang, data ini. Sebab tu berlaku kebocoran data. Orang memang nak data ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dapat nombor telefon kita, tuan-tuan dan puan-puan, anak saya dah masuk universiti pun, ada lagi kolej-kolej yang call saya. Anak tuan ditawarkan untuk hadir temu duga dan akan dapat beasiswa sekiranya layak. Anak saya dah masuk universiti dah. Tapi mereka dapat data mana? Sebab itu data ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab itu dalam pengurusan pendidikan pun data driven, penggunaan data itu menjadi satu perkara yang sangat penting. Kita sebagai guru pun kita perlu data tak untuk buat treatment ataupun buat intervensi kepada murid kita. Kita perlu data.
data murid ini begini-begini. Saya, antara yang saya gunakan data ialah psikometrik, doktor. Apabila murid saya jatuh dalam sesuatu subjek, antara yang saya akan tanya kepada guru kaunseling saya adalah data psikometrik dia. Ya? Dia kata budak ni cara belajar dia tak boleh belajar ramai-ramai. Dia kena belajar seorang. Dalam kelas dia tak boleh belajar. Jadi saya minta guru berkenaan, subjek berkenaan approach secara individu. Kat mana saya dapat data itu? Data itu saya peroleh daripada data psikometrik. Ini tentang perubahan. Pada masa akan datang, memang kita kena belajar tentang data. Dulu mana kita peduli. Tak peduli pun berapa orang dapat A ke, berapa orang yang... Sekarang semua kita kena analisis. Soalan kenapa murid ni tak capai soalan ini? Kita kena buat analisis item pula. Dia masih lagi memerlukan data. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada apa yang saya sebut tadi, prinsipnya adalah perubahan. Kok mana pun kita kena sentiasa berubah. Dan kita lihat walaupun dasar menteri baru, KPPM baru, Perdana Menteri baru, dia akan berlaku perubahan dari segi dasar, tetapi isinya tetap sama. Barangkali berlakulah penambahbaikan, macam menteri umumkan 7 perkara dalam menangani masalah beban tugas guru. Itu mendatangkan sesuatu yang baik kepada guru. Walaupun kita masih tak puas hati, ada lagi aspek lain kita nak. Kita sabarlah, insya-Allah akan ada. Ya, tetapi kita kena bersikap tak semestinya semua orang kena raih kita. Kita juga harus bersikap, kita juga kena meraihkan orang lain. Barulah ada di sana kebahagiaan. Terima, ya, ada give and take. Barulah kita dapat lahirkan suasana kerja yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zainul. Kita meraihkan. Kalau kita nak orang raihkan kita, kita juga perlu meraihkan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai moderator program pada hari ini merakamkan jutaan terima kasih kepada urustia dan semua jawatan kuasa penganjur, juga ustazah dan ustaz. Kena sebut ustazah 2 kali sebab dia double ramai. Ustaz sikit je belah kanan. Ya, ustazah dan ustaz yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan penyampaian daripada ahli panel kita pada hari ini membuahkan hasil dan insya-Allah sekolah-sekolah kita, anak-anak murid kita akan terus cemerlang insya-Allah. Sekali lagi kita merakamkan kebahagiaan kepada Dr. Syamsul. Terima kasih kepada Dr. Fai dan juga Ustaz Zainul di atas kebersamaan pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah di jangka masa akan datang. Wallahu alam. Mohon maaf sekiranya tersilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis.